Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey. Saya sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Imaduddin Akmal bin Ramli daripada kelas Tourism in Management, College Politek Alustar Kedah. Okey. Untuk hari ini saya akan membentangkan satu tajuk struktur pentadbiran dari unit pengajian Malaysia 2. Okay, antara soalan-soalan subtopik yang saya terima adalah soalan subtopik nombor 5. Kementerian Pembangunan Luar Bandar adalah untuk pembangunan masyarakat luar bandar. Nyatakan fungsi-fungsi Kementerian Pembangunan Luar Bandar berserta jabatan dan agensi di bawah kementerian ini. Okey. Untuk the next slide akan ada isi kandungan di mana ada 5 perkara. Struktur pentadbiran, fungsi-fungsi Kementerian Pembangunan Luar Bandar, jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan juga lampiran gambar. Okey, lampiran gambar. Okey, for the next slide adalah struktur pentadbiran. Okay, struktur pentadbiran di mana ia telah dipecahkan kepada 13 bahagian pentadbiran. Antara bahagian itu adalah bahagian prasarana, bahagian teknikal, bahagian penyelarasan dan pemantauan, bahagian pembangunan usahawan desa, bahagian komuniti desa, bahagian kesejahteraan rakyat, bahagian kemajuan tanah dan wilayah, bahagian pembangunan ekonomi komuniti, unit pengundangan, unit audit alam, unit komunikasi korporat, unit integriti dan institut kemajuan desa infra. Okay. Setiap bahagian-bahagian yang telah dibahagikan dalam pentadbiran ini ada dia punya peranan. Okay. Contoh saya bagi unit komunikasi korporat. Okay, unit komunikasi korporat ni adalah satu wakil ahli yang akan pergi ke satu majlis ataupun satu event yang formal, yang berkait rapat dengan korporat. Okey, itu adalah salah satunya definisinya. Untuk the next slide akan ada fungsi struktur. Okey, akan ada fungsi struktur di mana ada 7 fungsi. Ada 7 fungsi Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang utama. Termasuk definisi yang akan saya jelaskan satu persatu. Okey, yang pertama adalah pentadbiran dan pengurusan aset. Okey. Pentadbiran dan pengurusan aset ni ia telah lebih kepada memberi khidmat sokongan kepada anggota pentadbiran dan pengurusan. Contohnya seperti jabatan, agensi-agensi, parlimen, pentadbiran am dan logistik, pengurusan rekod, khidmat nasihat undang-undang, kualiti dan inovasi dan pelbagai lagi. Itu adalah salah satu contoh definisi yang saya telah terangkan. Apa yang peranan dia itu sebagai khidmat sokongan. Khidmat sokongan dalam pelbagai lah. Okey, dan yang kedua adalah pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia. Ia lebih kepada ni lah. Ia lebih kepada merancang dan melaksanakan fungsi. Fungsi sumber manusia Kementerian Pembangunan Luar Bandar dari segi keperluan, pembangunan organisasi, pengurusan perkhidmatan personal, pembangunan sumber manusia, prestasi, kompetensi psikologi personal. Ia lebih kepada dalam human bodies, dalam human life. Okey, dalam human life. So itu adalah definisi untuk fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga adalah kewangan dan akaun. Kewangan dan akaun. Ia lebih kepada merancang ataupun menguruskan ataupun lebih tepat mengawal. Mengawal sumber-sumber kewangan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan cekap dan teratur selaras dengan arahan bendahara.
Jadi apa yang arahan bendahara yang telah keluarkan perlulah buat dengan cekap dan teratur dan adil, jujur. Sebab ini adalah satu-satunya sumber kewangan yang besar untuk dibahagikan kepada beberapa jabatan dan agensi-agensi yang lain. Okay. Yang kedua adalah memberi khidmat sokongan kepada semua bahagian di kementerian, jabatan, agensi yang berkaitan dengan urusan kewangan, belanjawan dan juga akaun. So, mana-mana jabatan dan agensi yang terlibat dengan kementerian luar bandar, bila ada berkait rapat dengan kewangan dan belanjawan, mereka akan terus dihubungi pada unit akaun dan kewangan ni. Itu adalah fungsi yang ketiga. Jadi untuk fungsi yang keempat adalah pengurusan maklumat. Pengurusan maklumat lebih kepada, dia terbahagi kepada dua. Satu adalah membangun dan mengurus selia. Mengurus selia teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan dalam menggubal dasar dan mengatur strategi ke arah mempertingkatkan taraf hidup dan sosioekonomi penduduk luar bandar. Apakah itu? Itu dia lebih kepada mereka nak menaik taraf kan. Mereka nak, seperti saya cakap, kalau kita berada di level ni, mereka nak menaikkan level kita hingga ke tahap ini. Itu adalah satu-satunya lebih kurang contoh definisi yang saya terangkan. Mereka nak mempertingkatkan ekonomi dalam penduduk luar bandar, untuk menggubal dasar dan mengatur strategi bagaimana untuk menaik tarafkan hidup dan sosioekonomi ni. Yang kedua adalah menilai dan melaporkan kemajuan pelaksanaan projek-projek pembangunan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan agensi-agensi yang terlibat. Yang ni akan dia melaporkan. Dia akan laporkan kepada pihak-pihak yang kementerian ni, kementerian KPLB, apa yang projek mereka lakukan, function apa yang mereka gunakan, event apa mereka jalankan. Itulah yang akan dilaporkan dan dinilaikan. Jadi untuk fungsi yang kelima adalah perolehan. Sebenarnya perolehan ni dia berkait rapat sebenarnya dengan pengurusan maklumat dan kewangan akaun. Dia berkait rapat kerana dia memberikan segala khidmat sokongan kepada semua bahagian di kementerian, jabatan dan agensi di bawah KPLB, tapi berkaitan dengan urusan keperolehan. Apakah keperolehan tu? Ialah memastikan segala perolehan kerja, perkhidmatan dan bekalan Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang cekap, menguntungkan kerajaan serta telus dengan arahan pendaharaan, dan lain-lain lagi. Selain itu juga peraturan kewangan yang berkaitan bagi mendapatkan faedah kewangan yang terbaik adalah yang terbagus sekali dalam satu syarikat. Itu adalah definisi perolehan. Mereka lebih kepada untuk mendatangkan hasil dalam satu perkara. Jadi bila mereka melaksanakan satu projek ataupun mereka melaksanakan satu event, perlulah ada satu faedah ataupun hasil. Bukan pada mereka saja, tapi pada semua orang, untuk semua rakyat boleh menggunakan apa yang faedah tu akan datang pada diri kita. Itu adalah definisi pada perolehan. Dan yang keenam, perancangan strategik. Perancangan strategik ni dia lebih kepada menyediakan rangka dasar dan strategi makro. Strategi makro bagi pembangunan luar bandar dan memastikan segala perancangan dan pelaksanaan projek pembangunan luar bandar yang dijalankan oleh semua bahagian jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengikut matlamat dan dasar yang ditetapkan. Jadi
apa saja perancangan yang mereka lakukan, apa saja strategi yang mereka cipta, perlulah mengikut matlamat dan dasar yang telah ditetapkan oleh KPLB. Perlu ikut. Iaitu adalah definisi pada perancangan strategik. Dan yang terakhir, pelaburan dan kawal selia anak syarikat. Okey. Ada tiga poin. Satu, untuk memastikan syarikat berdaya maju dan berdaya saing dengan pengurusan yang telus, cekap dan berkemahiran tinggi, serta berkedudukan kewangan yang sangat kukuh untuk memulakan inilah satu syarikat. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua, memastikan pelaburan dan aktiviti syarikat yang memberi faedah optimum kepada kumpulan sasar dan pulangan yang munasabah kepada semua jabatan dan agensi-agensi yang terlibat sahaja. Okey. Yang ketiga, memastikan syarikat mematuhi dasar dan peraturan semasa yang berkuat kuasa. Ketiga-tiga ini perlu bergerak dengan serentak apabila mereka membuat satu syarikat. Mereka membuat satu syarikat, perlu ada kewangan yang kukuh, perlu ada faedah yang bagus untuk diri kita dan untuk semua orang. Dia sebenarnya lebih kurang macam ni lah. Daripada poin 1 hingga poin 6, daripada poin 1 hingga poin 6 tu dia digabungkan dan masuk ke dalam pelaburan dan kawal selia anak syarikat ini. Dan selepas itu akan ada slide yang seterusnya. Jabatan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Okay. Ini adalah contoh-contoh jabatan yang terlibat bersama KPLD. 10 jabatan. Majlis Amanah Rakyat MARA, Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia JAKWA. Okay, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felkra Berhad. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang PERDA. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah KETENGAH. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan KESEDA. Lembaga Kemajuan Wilayah KEDA. Dan yang terakhir, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara KEJORA. Itu adalah jabatan-jabatan yang bersama dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan yang slide yang terakhir, seterusnya, maafkan saya. Agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar ada 5. The Government of Malaysia, MyGov. So, kalau pernah tengok dekat laman web, akan ada keluar MyGov kan. Itu adalah The Government of Malaysia. Ketua Setiausaha Negara, KSN. Suruhan Pencegah Rasuah Malaysia, SPRM. Perakaunan Akruan, IGF MAS. Malaysia Administrative Modernisation and Management Planning Unit, MAMPU. Iaitu adalah 5 agensi-agensi yang berpautan bersama KPLD. Inilah jabatan, fungsi dan agensi-agensi yang terlibat. Jadi untuk the next slide, akan ada lampiran gambar yang logo jabatan dan agensi yang berkaitan lah. KEJORA, SPRM, MAMPU, MyGov, JAKWA, Kemas, RISDA. Semua ini adalah yang terlibat dalam Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi itu sahaja. Itu sahaja untuk slide saya pada hari ini. Terima kasih kerana berikan saya peluang untuk kongsi ilmu. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.